Salam sejahtera, nama saya Grace N. Anak Sylvester Minggu dari kursus pengurusan seni tahun 1 semester 1. Hari ini saya akan melakukan video reflection ataupun video refleksi berdasarkan scam talk yang telah dilakukan di Data Putra pada hari Rabu yang lepas. Scam ini ataupun dalam kata lain penipuan boleh terjadi kepada siapa-siapa sahaja, tidak mengira latar belakang, tidak mengira pandai ataupun tidak pandai, tidak mengira kaya ataupun miskin. Dia boleh terkena kepada orang kampung, boleh terkena kepada pesara, boleh terkena kepada pelajar seperti saya dan siapa-siapa sajalah. Lepas tu dia boleh terjadi juga kepada kaki tangan awam yang profesional. Scam ini tidak berlaku secara langsung, tetapi dia boleh datang dalam berbagai jenis bentuk. Contohnya seperti skim pelaburan yang tidak wujud, penukaran mata wang asing ataupun dalam kurungan forex secara haram. Lepas itu peluang pekerjaan yang dibuka di luar negara dengan gaji yang lumayan yang dapat menambah hati masyarakat yang supaya mereka percaya benda itu betul, sehingga mereka meminta deposit wang untuk bayar pasport ataupun bayar tiket perjalanan ke sana, sehinggalah mereka mudah terperdaya. Seterusnya yang scam selain daripada yang saya sebut tadi, iaitu peluang pekerjaan, penukaran mata wang asing, lepas itu dengan pelaburan yang tidak wujud, lepas itu ada juga sewakan akaun bank. Macam mana sewa kad bank dengan akaun ini boleh terjadi sebab mereka akan memaparkan iklan dekat mana-mana pasar, dinding macam tu. Mereka akan paparkan iklan, sewakan, contohnya ayat macam ni, sewakan akaun bank anda dan anda akan mendapat 200 macam tu, ataupun ada yang macam 1,600 kan, sebab ada ganjaran untuk mereka sewakan kad bank mereka. Ada yang mudah terperdaya, mengalami masalah kewangan, jadi mereka sangguplah untuk sewakan akaun dengan kad bank tanpa memikir panjang dan tanpa memikir kesan apa yang akan berlaku kepada akaun mereka kalau mereka menyewakan itu kepada orang yang mereka tidak kenal. Dia palsukan identiti dia palsukan nama company itu, sedangkan company itu sebenarnya tidak wujud. Dia anggap company itu company online. Dia anggap itu company online. Lepas tu dia menawarkan mangsa itu untuk meminjam dengan low interest rate lah. Mungkin yang itu dia buat mangsa ini mudah percaya, sebab mostly peminjaman sekarang kan memang dia akan ada yang high interest, ada yang benefit ini, benefit itu, macam itu kan. Lepas tu kalau peminjam ataupun mangsa ini dia sudah percaya, dia akan diminta untuk membuat pembayaran. Contohlah untuk deposit kan, skema itu akan menggunakan akaun nama orang lain. Samalah yang ni tadi, macam hampir sama dengan akaun bank yang saya cakap tadi. Dia akan pakai nama orang yang tidak berkaitan pun dalam bisnes haram ini ataupun dalam taktik scamming ini. Dia pakai nama kamu untuk membuat pinjaman palsu. Lepas tu dia suruh transfer deposit itu bagi akaun orang yang tidak bersalah itu. Last orang yang tidak bersalah itulah yang kena. Adalah macam-macam teknik scam mereka. Akhir sekali saya akan menyatakan macam mana cara kita untuk menghindari daripada terjadi sebagai mangsa penipuan ini. Kita haruslah mengamalkan amalan 3S. 3S, 1 soal, 2 sekat, dan 3 sebar. 1 soal bermaksud kita haruslah mempersoalkan apa yang kita hadapi sekarang. Kita harus soal setiap perkara yang meragukan dan apa-apa yang mempunyai tanda-tanda amaran lah. Kita sepatutnya membuat research dahulu, macam mana apa langkah kita apabila kita melihat iklan macam iklan sewa akaun tu ataupun iklan peminjaman. Kita harus pastikan yang company itu adalah company yang betul dan dia ada lokasi kah, dia macam mana kah. Kita harus pastikan company itu sahih, macam tu. Lepas tu nombor 2, sekat. Kita haruslah menyekat diri kita sendiri dahulu.
diri kita sendiri dahulu daripada melakukan perkara yang terlarang dan tidak boleh. Dan yang terakhir sekali adalah sebar maklumat sebar maklumat kepada semua yang anda kenal, termasuk melaporkan kepada pihak yang berkenaan dan bank kalau anda terlibat sebagai mangsa penipuan ini. Jika anda tidak sengaja menjadi mangsa penipuan ataupun tidak sedar yang anda terjadi mangsa penipuan, segeralah laporkan kepada pihak polis ataupun pihak yang berkenaan. Minta pertolongan sebelum semuanya terjadi dengan lebih teruk. Sekian, terima kasih.